Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim, ini dia Alkitab, ini Al-Quran yang tidak ragu-ragu lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, mendirikan solat, menafkahkan sebahagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Quran, dan juga yang diturunkan sebelum daripada engkau, yakni kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, serta pada hari akhirat mereka mempunyai keyakinan. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam program kuliah maghrib kita, selepas kita dapat sama-sama solat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah malam ni kira kuliah saya yang pertama, pasal saya diminta berkuliah secara tetap dan baca kitab. Jadi baca kitab kena ikut kitab lah, kan. Biasa kita kuliah secara umum saja. Hari ini kena baca kitab. Dan pihak surau minta saya pilih satu kitab untuk kita hadamkan bersama-sama. Dan saya pun duk fikir 2 bulan fikir tajuk kitab ni. Kan lama fikir kitab apa nak pakai. Pasal nak mengajar tempat orang pandai dah. Kan? Kalau mengajar tempat orang tak pandai lagi senang. Kan? Bila tengok belakang tu kitab banyak, depan kitab banyak, kita rasa takut kitab kita nak baca ni dah belajar dah. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, kerana memandangkan kebanyakan daripada umat Islam hari ini menghadapi masalah terhadap kefahaman mereka dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan agama, khususnya berkait dengan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka. Jadi saya duk fikir-fikir, saya pilih satu kitab untuk kita sama-sama baca. Tajuknya Falsafah Rukun Islam. Senang je kan, Rukun Islam. Tapi bukan belajar fiqh bab rukun Islam, falsafah kepada rukun Islam. Kenapa perkara ini saya ambil sebagai satu topik yang penting? Kerana dalam
ibadat kita setiap hari, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajipan asas bagi tiap-tiap orang Islam yang kita panggil rukun Islam. Ada 5 perkara. Tetapi hari ini kerana umat Islam mereka belajar fiqh tentang rukun Islam, walaupun bukan belajar sangat pun, belajarlah kan. Dengan mereka belajar dan tahu kaifiat melaksanakannya dan tak tahu apakah falsafah di sebalik tiap-tiap ibadat yang mereka kerjakan. Lalu ibadat yang mereka kerjakan itu tidak menatijahkan apa sebenar objektif daripada ibadat yang dikerjakan. Misalnya banyak lagi orang bertanya, Al-Quran menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Tapi masih banyak orang yang sembahyang dan melakukan kemungkaran. Maka perkara sebenar yang menjadi kekeliruan ataupun yang kita tak faham ialah daripada ibadat yang kita kerjakan ialah apakah falsafah di sebalik tiap-tiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya 5 perkara yang menjadi rukun kepada tunjang Islam itu sendiri. Sebelum kita bincang lebih lanjut berkenaan dengan falsafah rukun Islam ini, saya nak memperkenalkan dahulu 2 perkara. Yang pertama, buku ni sendiri, kitab yang kita baca ini. Yang kedua, penulisnya. Kerana berkenalan dengan penulis lebih mustahak daripada berkenalan dengan ustaz yang mengajar. Kan? Ustaz yang mengajar ni tak kenal pun tak apa. Yang penting penulis dia. Baik, buku falsafah rukun Islam ni sebenarnya saya baca depan saya ni, yang ada depan saya ni ialah buku cetakan kalau tak silap saya cetakannya tahun 80 berapa, dah hilang dah buku surat dia. Tapi buku ni asalnya ditulis pada tahun 1958. Ataupun ditulis di sini, siap ditulis pada Ramadan 1377. Tahun 98. Kenapa buku ni ditulis ketika itu? Kerana sebenarnya apa yang menjadi persoalan bagi orang Islam selepas mereka, orang Melayu ni dah jadi orang Islam ratusan tahun. Boleh jadi ada setengah tu dah 1000 tahun dah Islam. Kerana Islam ni masuk ke tanah Melayu ni, setengah-setengah riwayat kata sejak daripada abad yang ke-9. Jadi tulis ni abad yang ke-20. Gamuk-gamuk sendirilah berapa lama kan. Tapi orang Melayu tu dah masuk Islam secara besar-besaran sampai tak ada dah orang Melayu tidak Islam. Berlaku pada abad yang ke-15. Jadi selepas kita sudah menjadi orang Islam dan beramal dengan agama Islam, tiba-tiba didatangi oleh penjajah. Bila orang Islam ni dijajah, berapa lama jajah? Yang betul-betul kena jajah orang Melayu ni tak lama sebenarnya. Yang lama kena jajah ni orang Melaka je. Orang Melaka. Orang Melaka ada sini. Kan? Sebab tu orang Melaka jadi lahabau tu sebab satu lah. Pasal lama. Pasal lama kena jajah. Kan? Jadi orang Melaka yang kena jajah 446 tahun tu orang Melaka. Kebanyakan negeri-negeri Melayu jajah sekejap saja. Misalnya kita kata Johor. Johor ni mula menerima pengaruh British dalam pentadbiran kerajaan tahun 1914. Merdeka tahun 57. Berapa hari je. Kan? Bukan lama. Terengganu mula terima pengaruh British ni bila? 1918. 1957 dah merdeka. Lagi sedikit. Kan? Yang lama mungkin Perak 1874. Jajah Pangku, start pada Jajah Pangku. Yang lama sikit mungkin Pulau Pinang. Pulau tu je, tempat lain dah.
1786 sejak masuk British Slide. Ada pun tempat-tempat lain negara Melayu ni kebanyakannya menerima pengaruh British sekitar 1880-an, mana tak sampai 100 tahun. Tak sampai 100 tahun. Tapi tempoh tak sampai 100 tahun itu menyebabkan orang Melayu ni berubah hampir 100% kefahaman mereka terhadap agama yang mereka sediakan. Orang Melayu mula faham Islam ni ialah ibadat. Ibadat semata-mata. Bila orang putih mari buat perjanjian Pangkor 1874, orang putih kata, tuanku Sultan Abdullah, urusan agama dan adat istiadat Melayu ni urusan tuanku. Urusan politik, pentadbiran, ekonomi ni residen punya urusan. Dipisahkan agama daripada pentadbiran secara rasmi. Sekularisasi secara rasmi. Maka bermula hari itu orang Melayu mula faham bahawa agama dengan politik ni tak bercampur. Diasingkan. Dan itulah yang dipraktis sampai hari ini. Kemudian bila mereka sudah mula mengasingkan agama dengan politik dan mereka mula menyangka agama ni urusan peribadi, ia hanya semata-mata soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia rasa dia rajin dah semayang, dia rajin dah puasa, dia rajin dah bayar zakat, insya-Allah surga lah tu. Kan? Walhal banyak lagi perintah Allah Taala yang dia tak laksanakan. Bahkan mereka meninggalkan politik dan juga sistem pemerintahan yang diajar oleh Islam. Kalau dia buka kitab fiqh, kan? Tahu-tahu bukalah kitab fiqh mana-mana pun. Sebahagian besar hukum fiqh yang ada tu berkehendakkan orang Islam ada kerajaan baru dia boleh buat. Kalau tak ada kerajaan, ada satu dua benda je kita boleh buat perintah Ta'ala ni. Yang lain semua nak pada kerajaan. Sembahyang yang kita solat ni sendiri nak pada kerajaan sebenarnya. Sebab apa surah Ar-Rahmah ni tak boleh sembahyang Jumaat? Pasal apa tak boleh sembahyang Jumaat sini? Kita, puak kita kalau sembahyang Maghrib ramai pada masjid lagi kalau kira. Masjid tak ramai macam ni sembahyang Maghrib. Tapi pasal apa kita boleh sembahyang Jumaat, masjid boleh sembahyang Jumaat? Hubungan antara solat dengan kerajaan. Bahkan asal solat ni sebenarnya kita solat ni ketua imam besar solat ni sepatutnya Amirul Mukminin. Dia jadi imam di masjid negara. Kita ni makmum dia belakang. Kan? Sekarang ni Amirul Mukminin tak pergi masjid. Betul tak? Amirul Mukminin tak pergi masjid. Kalau dia pergi masjid, keluar surat khabar. Ya, tiba-tiba keluar surat khabar, Amirul Mukminin pergi masjid. Jadi pelik pergi masjid. Betul tak? Jika keluar surat khabar tu dia pelik lah. Kan? Kita tiap-tiap hari pergi masjid. Pasal kita sudah memutuskan hubungan antara ibadat kita dengan urusan-urusan kehidupan. Maka apabila kita di kalangan orang Melayu berlaku kesedaran untuk membebaskan diri daripada penjajah lepas Perang Dunia Kedua lah terutama sekali, orang Melayu berada di persimpangan jalan. Nak pergi ke mana dia? Sama ada mereka nak ambil satu jalan yang cenderung kepada pendekatan liberal yang dibawa oleh penjajah. Liberal dalam pemikiran, kalau ekonomi kita panggil kapitalis, kan? Dalam politik orang panggil demokrasi liberal. Satu aliran. Penjajah lah kita kata pro penjajah. Mengikuti pattern kehidupan yang dibawa oleh penjajah daripada barat. Ataupun mengambil satu jalan lain yang dibawa oleh golongan yang anti penjajah, tapi barat juga. Dalam bahasa yang lebih lembutnya dipanggil sosialis. Dalam bahasa politiknya komunis. Nak pilih yang mana? Orang Melayu berada di persimpangan. Ada orang nak pergi pada ikut cara penjajah. Pakai seluar pendek, stoking panjang. Betul tak? Kita tengok orang zaman dulu, orang Melayu zaman dulu. Tengok cerita P. Ramlee tu kan. Tuan Magistrate.
Kan seluar pendek stoknya panjang tu. Ataupun mereka nak mengambil sikap anti penjajah. Tapi alirannya sosialis. Itu antara dua persimpangan. Sebenarnya dua-dua ni sesat dua-dua. Dua-dua sesat. Ada satu lagi jalan yang dilupai oleh orang Melayu, iaitu jalan agama dia sendiri. Jalan agama dia sendiri. Kerana dia menyangka agama dia sama dengan agama penjajah, agama yang tidak bercampur dengan urusan kehidupan. Jadi agama tak terfikir Islam ni satu sistem itu. Maka sebab itulah akhir tahun 50-an, bila kita sibuk-sibuk nak mencapai kemerdekaan, ulama-ulama menulis kitab untuk tarik orang Melayu ni memahami sebenarnya orang Melayu kena ambil satu sikap, mereka mesti bersama-sama dengan Islam dalam seluruh urusan hidup dia. Saya bawa hari ni kitab yang ditulis oleh Ustaz Budiman Radhi. Ada satu kitab saya tak baca kat sini, saya fikir nak baca kat sini tapi takut jadi pening tu, kitab Jawi dan kitab bahasa lama. Itu pun tulis sama juga, lebih kurang sama juga. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili. Tuan-tuan pernah dengar nama dia kan? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Orang Melayu baca kitab dia seluruh, surau semua ada. Tapi dia baca kitab Penawar Bagi Hati. Kitab tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni tulis satu kitab Islam, Agama dan Kedaulatan. Dia membincangkan sebenarnya orang Melayu mesti mengambil satu pendirian untuk bersama-sama dengan Islam ketika nak capai kemerdekaan. Kitab ni diharamkan di Malaysia. Tapi boleh baca, haram. Pasal yang haram tu kerajaan, bukan Allah. Pasal kalau baca kitab ni, orang Melayu akan beralih pandangan dia. Diharamkan di Malaysia. Haram zaman dulu dah. Kan? Orang yang mengharam tu dah mati dah. Dia tengah jawab dengan Tuhan. Ini sebenarnya persoalan-persoalan yang menjadi konflik dalam pemikiran orang Melayu pada masa itu kerana mereka kehilangan arah di persimpangan nak pergi ke mana sebenarnya. Maka tuan kitab kita ni tulis satu kitab Falsafah Rukun Islam. Tujuannya untuk memperjelaskan kepada orang Melayu bahawa rukun Islam yang mereka praktis selama ni, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, 5 je. Apakah rukun-rukun Islam ni hanya terhenti setakat kita lepas bagi salam habislah soal solat? Apakah setakat tu saja? Ataupun sebenarnya dia mempunyai hubungan dengan keseluruhan sistem hidup kita? Supaya orang Islam yang solat, dia tahu sebenarnya solat ni nak ajar kita bila kita hidup mesti bermasyarakat. Maka agama dan masyarakat tak boleh dipisahkan. Kerana bermasyarakat itulah kita bernegara. Maka persoalan politik tu menjadi sebahagian daripada perkara yang kita praktis dalam sembahyang. Kita sembahyang akad takbir Allahu Akbar. Kita latih tu imam seorang. Kan? Bila latih tu imam, pasal apa kita suruh ustaz itu imam? Pasal apa tak suruh ketua cawangan? Kan? Ni ada falsafah dia. Bila Nabi bagi isyarat nak latih imam, ada syarat-syarat dia. Kalau ada 2 orang yang sama alim ilmu Quran, maka siapa yang lebih alim ilmu hadis? Kalau dua-dua sama alim ilmu hadis, siapa yang lebih alim ilmu fiqh? Sampai akhir sekali, siapa yang lebih tua? Umur tu lah sekali. Kenapa Nabi letak ilmu tu syarat? Kerana bila kita nak pilih tu imam dalam hidup kita, kita pilih tu imam yang poket banyak, bukan yang ilmu banyak. Tu imam mana poket banyak? Kan? Jenis pakai jubah, poket tak banyak. Jenis pakai baju Melayu lagi tak banyak poket. Betul tak? Dia kena pakai blazer, poket luar, poket dalam. Betul tak? Ada. Dia tak tahu.
Yang dalam tu bukan kita punya, dia punya. Yang kat luar tu yang kita punya. Kat luar ada satu je apa okey. Tuan-tuan sekalian. Persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya tuan kita nak bawa supaya umat Islam yang mengamalkan, yang mempraktiskan kewajipan-kewajipan pribadi terhadap Allah Subhanahu wa taala memahami bahawa tiap-tiap perintah tu ada hubung kait dia dengan kehidupan dia sehari-harian. Maka kerana itulah ketika orang Islam berada di persimpangan tak tahu nak ambil jalan mana, maka persoalan ni nak dipecahkan. Cuma sayangnya kitab-kitab macam ni kita tak baca atas masjid. Ni penyakit kan. Buku geografi tak baca masjid. Atas masjid. Kan? Ada orang baca buku sejarah atas masjid. Buku geografi orang tak baca. Kerana orang menyangka geografi tak ada kena-mena dengan agama. Walhal bila berlaku gerhana bulan, dia bukan saja solat sunat gerhana, siap khutbah lagi. Kan gerhana bulan tu sebahagian daripada persoalan yang berkait dengan geografi kehidupan manusia. Ilmu alam. Ilmu alam tu ialah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ajar atas masjid, orang marah. Kalau tajuk politik lagi tak boleh ajar. Pasal banyak dah orang kata politik ni letak kat pagar, masuk tuan je. Kalau nak masuk masjid, politik letak kat pagar, agama Islam je masuk, politik tinggal kat luar. Jadi kalau masuk masjid, politik tinggal kat luar tak apa lah. Kan? Kalau pergi tempat lain pula, pergi tempat ceramah politik. Islam tinggal dalam kereta. Pasal agama tak campur dengan politik. Kalau kita mari masjid, urusan agama, politik tinggal kat pagar. Kalau pergi tempat ceramah politik, Islam tinggal dalam kereta, politik je pergi. Boleh gitu. Lepas tu tengah-tengah ceramah politik, makan kacang. Tercekik kacang mati. Agama apa? Masa mati. Kerana sebenarnya agama tu tak boleh dipisahkan daripada semua urusan hidup kita. Yang kata agama tak bercampur dengan urusan hidup ni orang kafir. Pas kita kafir ke? Pasal apa tu pandangan orang kafir? Tak tahu. Pandangan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan kita ni Ustaz Budiman Radhi. Ustaz Budiman Radhi ni mati dah. Lebih kurang 10 tahun lepas rasa dia mati. Dia ni belajar di Indonesia tahun menjelang Perang Dunia. Sekitar Perang Dunia lah. Saya ingat lepas Perang Dunia dia pergi ke Indonesia. Ketika mana di Indonesia ni berlaku pertembungan yang besar di antara Islam dengan ideologi-ideologi. Orang Malaysia ni ideologi tak panas. Di Indonesia ni tajuk ideologi ni sangat panas. Kerana bertembung di antara Islam dengan sosialis. Yang dibawa oleh Belanda ni ideologi yang kita panggil ideologi kebangsaan hari ni. Ideologi kapitalis bercampur dengan kebangsaan, bercampur dengan liberal, itu yang orang Belanda bawa. Ideologi penjajah. Tapi untuk berdepan dengan orang Islam di Indonesia yang cenderung mengikut ulama-ulama, orang Belanda ni dia bawa pengaruh komunis. Komunis tu orang Belanda juga bawa, tujuan nak lawan Islam. Menyebabkan di Indonesia ni berlaku pertembungan yang besar antara gerakan Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama dengan gerakan sosialis. Gerakan Islam tu dia pecah. Gerakan Islam ni bertukar menjadi parti komunis. Sampai begitu. Maka sebab itulah bila kita baca kitab-kitab tafsir, khususnya tafsir Hamka. Hamka ni hidup zaman tu. Kalau tuan-tuan baca kitab tafsir Hamka, ketika Hamka menafsirkan ayat berkait dengan masalah pemikiran Islam untuk membela orang susah. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan za matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
Ayat ni memperjelaskan tentang orang beriman, antara cabaran besar dia nak uji keimanan dia ni, dia tolong orang susah. Tolong orang susah, hamba, orang tak ada makanan, orang miskin, anak yatim. Dan Allah Ta'ala menyebut wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Summa kana minal ladzina amanu. Kemudian mereka telah orang-orang yang telah beriman, mereka berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kasih sayang. Hamka sebut di Indonesia, di sekitar tahun 30-an, 40-an, khususnya 40-an, golongan komunis sosialis ni, dia pujuk orang Islam supaya pro pada sosialis dengan membawa tema marhainisme. Marhain kita panggil marhain juga kan. Marhain ni maknanya golongan mustada'afin lah, bahasa Arab. Orang-orang yang tertindas, orang bawah. Jadi marhainisme, pemikiran marhainism ni dijadikan alat oleh puak-puak komunis sosialis untuk tarik orang Islam, sokong dia tinggal Islam. Maka ulama-ulama mengambil daripada ayat tadi, watawasau bil marhamah, perkataan marhamah tu perkataan kita bela orang susah dengan kasih sayang, bukan sebab nak undi. Maka dijadikan perkataan marhamah tu disebut marhamisme, marhamism. Ambil perkataan marhamah, tolong orang kerana kasih sayang sesama manusia, kerana perintah agama. Saya dah sebut ni, yang disebut oleh Hamka ni ialah pertembungan ideologi yang sangat keras berlaku di Indonesia. Maka masa tu orang-orang Melayu yang mengaji di Indonesia, dia ada beza cara pendekatan dia berbanding orang mengaji di negeri Arab. Orang negeri Arab tu kalau dia buka kitab tauhid, kitab falsafah, dia mengaji Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ilmu kalam dia mengaji benda tu. Jadi balik Malaysia dia mengajar Jabariyah, Qadariyah. Bukan tak boleh ajar, boleh ajar, tak ada masalah. Tapi orang Melayu, oh jahat pun buat Jabariyah, jahat pun buat Qadariyah. Pasal dia tidak Qadariyah, Jabariyah pun tidak dia. Syiah pun tidak. Dia berasa orang lain. Supaya kita balik mengajar, baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak mau jalan orang-orang, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan jalan orang sesat. Tanya siapa dia? Orang dimurkai. Baca hadis Nabi, yang dimurkai itulah orang Yahudi, yang sesat ni ialah Nasrani. Kita kata muju aku Melayu, tidak Yahudi. Nah, dia faham kau tu. Dia tak kena dia. Kita baca kitab, oh sedap ustaz mengajar, sedap sebab kata orang lain. Yang dia salah tak kena. Orang yang mengaji dalam suasana pertembungan ideologi, mereka menyedari dan memahami bahawa sebenarnya masalah akidah orang Islam tu ialah bukan dicabar oleh pahaman Jabariyah Qadariyah, tapi dicabar oleh ideologi moden yang menyebabkan orang Islam tu keliru. Nak turut Islam, Quran dan Sunnah ni kau, ataupun nak turut sosialis, atau nak turut kapitalis, atau nak ambil campur semua pragmatis, atau nak turut cara kebangsaan, semangat Melayu, atau macam mana. Nah, ini pertembungan yang berlaku. Sebab tu tajuk ni orang tak bagi mengajar atas surau. Sebenarnya ni tajuk yang lebih relevan yang kita mengajar atas surau. Pasal ni isu sebenar yang berkait dengan masalah akidah orang Islam yang ada hari ni. Tajuk Jabariyah Qadariyah ni kalau kita mengajar pun ada Jabariyah sini ke? Lepas tu kita faham Jabariyah Qadariyah, tapi tak touching pasal tak kena orang dia. Kita mengajar ni tujuan nak perbetulkan orang salah. Selain nak beri ilmu, kalau siapa-siapa yang tak betul, kita nak betul. Jadi bila kita mengajar tajuk mana sesatnya sosialis, mana sesatnya kapitalis, kan tu kan sama kita tu. Kat mana tak betulnya kebangsaan dengan Islam, itu baru kena dengan kita. Kalau hari ni lagi ada lagi liberal, Islam liberal, macam-macam lagi. Tajuk tu sepatutnya ajar atas masjid, tu tajuk akidah tu. Jadi bila orang yang belajar dalam suasana macam ni, bila dia balik menulis kitab, dia tulis kitab tu, dia cuba selesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam realiti sebenar orang Islam. Saya sebut tadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili.
Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni ada satu kitab yang juga orang tak pernah baca atas surau. Mendapat pujian daripada ulama-ulama pondok tahun 50-an dulu, tapi orang tak mengaji atas surau. Ada satu kitab dia tulis tentang kesesatan ideologi sosialis, kapitalis, feudalism. Dia tulis tahun 50 dulu, masa orang Melayu tengah pening. Tapi orang tak baca surau, orang tak baca penawar bagi hati tu, saya tak tahu. Pasal penawar bagi hati tu, kalau baca tak ada orang marah. Kan? Pasal nak bersihkan hati. Kita tahu hati tak akan bersih selagi mana hati kita tidak boleh tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kan kita cakap ikhlas, belajar tajuk ikhlas. Ikhlas ada orang berzina dengan ikhlas. Kan? Tak ada kita kata. Siapa kata ada? Ada orang derhaka kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Sebab saya pun dah jumpa. Kita jumpa dekat pasar malam, bazar Ramadan. Mocik yang jual tu tak pakai tudung. Tu tanya, akak pasal apa tak pakai tudung? Dia kata, saya pun tak pakai tudung, hati saya ikhlas. Dia tak tahu bahawa sebenarnya dia tak pakai tudung tu nak ikhlas macam mana. Pasal perbuatan dia tu menderhakai Allah Ta'ala. Bermula ikhlas tu bila kita tunggu apa yang Nabi ajar. Serupa dengan Nabi ajar, baru boleh ikhlas. Kalau kita buat benda tak serupa dengan Nabi ajar, kita akan saya buat dengan ikhlas. Mana ada. Tapi kita tidak mengaji penawar bagi hati, bukan salah penawar bagi hati tu. Tak ada masalah. Tapi yang masalahnya bila kita tidak memahami sebenarnya semua persoalan akhlak ni, penawar bagi hati ni kita akhlak. Dia adalah menjelaskan hubungan di antara Khalik dengan makhluk. Khalik, kita, Tuhan tu Khalik yang menjadikan. Kita ni makhluk yang dijadikan. Dari segi falsafahnya hubungan antara Khalik dan makhluk ni ialah akhlak tu. Apa dia akhlak? Bila kita taat semua perintah Allah tu orang panggil berakhlak. Jadi kita mengaji berakhlak, bagaimana cara sabar, membersihkan hati, bla 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 macam-macam. Tapi kehidupan tak turut hukum Allah Ta'ala. Orang tak panggil akhlak lagu tu. Jadi banyak benda bila kita tak betul, dia tak betul, jadi karut benda lain. Bukan kata ilmu pernah bagian salah tu betul tu, kita tu bagus. Kita memang bagus, tak ada masalah. Cuma yang tak bagus tu kita. Kan? Pasal kita tak beramal semua sekali. Jadi tuan semua. Ustaz Budiman Radhi ni selepas dia mengaji di Indonesia, dia balik dan penuh menjadi tenaga pengajar di Ma'had Ihya Asy-Syarif, Gunung Semanggur. Tahun akhir 50-an, 60-an dia mengajar di Gunung Semanggur. Dia mengajar di Gunung Semanggur ni selepas zaman Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ni tahun 40-an. Kan? Lepas pada tu. Dan dia ni terkenal tahun 50-an dulu seorang tokoh yang selain daripada mengajar, menulis kitab, banyak juga kitab dia tulis. Dia ni seorang tokoh yang duduk di tengah lapangan dalam gerakan masyarakat Islam. Memimpin gerakan Islam untuk memperjuangkan pada orang Islam ni, bahawa orang Islam ni bila kita merdeka, kita mesti duduk dalam sistem negara yang berasaskan apa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil negara style komunis ataupun negara style demokrasi barat, tapi negara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab dia tulis tahun 60. Tata Negara Islam. Ada satu kitab dia. Tata Negara Islam. Tapi oleh kerana kitab-kitab dia kita terpakat tak baca, orang zaman dulu tak baca, dia sekarang dah nadir, payah nak cari. Antara kitab yang terawal di Malaysia ni yang menulis tentang sistem kerajaan Islam, kitab itulah. Tajuk dia Tata Negara Islam. Saya tak pernah jumpa lagi ulama-ulama tulis selepas zaman penjajahan tentang sistem kerajaan. Itu kitab yang pertama ditulis. Dia lah tulisnya. Kerana dia nak bawa mesej kepada orang Islam tentang benda ni. Yang ditulis Syekh Abdul Qadir Mandiri, Islam, agama dan kedaulatan ni, dia nak pecahkan satu pahaman orang Melayu bahawa orang Melayu kata agama dengan politik ni tak bercampur. Agama ni urusan personal. Jadi dia nak pecahkan benda tu. Adakah Islam ni kita boleh praktis dalam negara masyarakat majmuk? Dia nak jawab soalan tu.
Adakah kerajaan Islam ni sesuai ditegakkan dalam sistem negara moden hari ni? Ketika dunia semua tengok yang bagus tu sistem barat. Sesuai tak dia nak jawab persoalan-persoalan tu? Adapun tata negara Islam ni, dia nak perjelaskan pada kita bagaimanakah rupa bentuk sistem kerajaan Islam. Memang buku-buku ni kira masa tu ialah buku-buku yang tulis saja habis dakwah. Pasal orang Melayu duk fikir Islam ni setakat semayang puasa, dah boleh semayang, boleh puasa, boleh pergi ke Mekah, garanti dah syurga. Betul tak? Lebih mustahak orang Melayu fikir nak semayang tarawih berapa rakaat. Memang itulah perbalahan-perbalahan daripada zaman dulu. Orang Melayu tu pemikiran fokus pada benda tu. Kenapa dia diajar oleh barat? Ialah kalau nak membersihkan hati, jangan terlibat dengan politik. Politik ni mengotorkan hati, kata mereka. Jadi kalau kita nak masuk syurga, hati kena bersih. Nak bersih hati, jangan terlibat dengan politik. Duduk atas masjid, pusinglah buat tasbih sampai putus. Bila orang Islam semua telan benda ni, racun yang dibagi ni, rajinlah orang Islam buat ibadat. Akhir sekali semua urusan politik, pentadbiran negara diambil alih oleh orang kafir. Akhirnya segala perintah Allah Ta'ala dalam Quran tak boleh laksanakan. Quran kata riba haram, kita pun kata ya haram. Lalu halal ke haram sebenarnya? Halal. Judi haram, memang haram kita, tapi halal kat luar. Haram tu bukan atas masjid, dalam kitab je. Hakikat sebenar di luar halal. Kenapa? Selagi orang Islam tidak ada kerajaan, tak boleh buat benda tu. Sampai hari ni bila kita bercakap nak kerat tangan orang mencuri, masih ada perbalahan yang sangat panjang. Bukan orang Islam, orang kafir tak setuju, sama-sama Islam pun tak setuju. Kan? Tengok-tengok orang yang sokong Islam pun tak setuju juga orang Hudu. Dia jadi pening. Kenapa? Kerana orang Islam tak ada kerajaan. Mulanya pasal Tok Lebay ni percaya bahawa kalau nak bersihkan hati, jangan terlibat dengan politik. Ustaz-ustaz tukang syekh tahlil je lah kerja dia. Kalau suruh ustaz jadi pemimpin, ustaz reti kan memimpin, dia tanya. Betul tak? Ustaz tak mengaji buat pemimpin. Habis tu dia mengaji buat pemimpin, tak mengaji juga. Kan? Dia doktor gigi. Doktor gigi lebih teruk pada ustaz lagi. Pasal kalau sakit gigi dia tahu, sakit bibir tak tahu dah. Kalau kita kira, kan, pasal doktor gigi tu kemahiran dalam mulut tu je. Tapi gigi je, lidah tak kira. Pasal doktor gigi. Kalau sakit hidung, tak tahu dia. Ustaz tu mengaji, lebih banyak ilmu pada tu lagi. Kan? Tapi ada pemikiran manusia menganggap bahawa orang agama ni tak boleh terlibat dengan politik. Sehingga seolah-olah Nabi Muhammad ni kerja dia apa dia? Tu imam semayang je. Nabi Muhammad tidak memimpin perang. Nabi Muhammad tidak pimpin negara. Nabi Muhammad tidak melaksanakan undang-undang syariat. Seolah tidak begitu. Dan akhir sekali orang Islam mula faham bahawa nak ikut sunnah ni benda apa? Malam Jumaat ikut sunnah. Sunnah malam Jumaat tu nombor 1. Sunnah kahwin 2, kahwin 4. Kan? Benar apa bagi sunnah? Potong kuku pagi Jumaat. Memang sunnah. Tapi sunnah yang kecil-kecil. Yang sunat saja tarah dia. Ada pun sunnah yang besar-besar, yang tarah dia wajib ditinggalkan. Tertinggal sunnah-sunnah yang besar. Sunnah memerintah ni sunnah Nabi. Apa tinggal? Amar ma'ruf nahi munkar, sunnah Nabi yang sangat besar. Orang tinggal. Melaksanakan syariat, sunnah Nabi. Orang tinggal. Akhir sekali orang faham bid'ah tu apa dia? Bid'ah tu artinya Nabi tak buat, kita buat. Nabi semayang 8 rakaat, kita semayang 20. Bid'ah kita kata. Kan? Nabi kerak tangan orang mencuri, kita tak kerak. Tu bukan bapak segala bid'ah. Kan? Itulah bid'ah. Nabi kerak tangan orang mencuri, kita tak kerak. Itu bid'ah lah tu. Tu bid'ah yang lebih besar.
Pasal kat tangan macam itu wajib. Kita memahami persoalan sunnah, persoalan bid'ah tu jadi benda-benda hengki-pengki. Bila banyak asas-asas yang diajar oleh agama, kita dah lari dari landasan yang sebenar. Tuan-tuan sekalian. Penulis kitab kita ni, selain daripada dia menulis, dan memang dia dikenali dalam sejarah di Malaysia ni sebagai seorang tokoh yang berada di lapangan dalam kerja-kerja menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terlibat dalam gerakan Islam, memimpin gerakan Islam untuk ajak manusia ni bukan sahaja melalui tulisan, tetapi dengan kerja buat dia. Inilah antara pengalaman-pengalaman yang berbeza orang yang menulis kitab dengan orang yang berada di lapangan perjuangan. Sebenarnya kita ada banyak kitab orang tulis. Tuan tengok dekat rak belakang tu penuh kitab, kat depan penuh kitab. Kan? Ada ulama-ulama dia menulis kitab. Tetapi bila kita tanya ulama ni tulis kitab, kadang-kadang kitab tajuk apa dia? Tajuk bab jihad, fiqh jihad dia tulis. Dia tak berjihad tapi. Dia tak turun ke lapangan untuk berjihad. Ada ulama-ulama yang terkenal, misalnya yang kita biasa sebut nama Syekh Daud Fatani. Tuan-tuan baca kitab Syekh Daud Fatani, orang Melayu selalu baca Munyatul Musalli. Kan? Munyatul Musalli ni kitab fiqh semayang. Tapi orang belajar bab semayang tu banyak orang kata semayang tak bercampur dengan politik. Dalam kitab tu bab akhir sekali dia bincang masalah persoalan kepimpinan dalam masyarakat kaitan dia dengan sembahyang. Kan? Ada bab dia, satu bab. Tak siapa lagi kan pengaji, betul tak? Pasal lama habis. Dia bab last sekali, yang letak depan sekali, agak kena baca terbalik, betul tak? Baru jadi. Ya? Jadi dia rasa sembahyang tak ada kena-mengena. Soal memilih kepimpinan, tugas kepimpinan dibincang dalam bab sembahyang. Syekh Daud menulis kitab bab kewajipan menentang penjajah. Dia jawab fatwa-fatwa dia, fatwa Syekh Daud Fatani berkenaan dengan masalah menentang penjajah. Antara ulama yang terkenal orang Melayu ni, Syekh Abdul Samad Falembani, Syiarus Salikin kan. Syiarus Salikin ni Syekh Abdul Samad Falembani kan. Dia tu ada kitab dia tulis Fadail Jihad fi Sabilillah. Kita tulis Fadail Amal je, kita dah baca. Kan? Fadail Jihad fi Sabilillah. Dia tulis kitab. Saya sebut nama dia orang ni. Dia orang ni ulama yang menulis kitab banyak, mengajar di Mekah, tapi bila berlaku peperangan mempertahankan negara kita daripada penjajah, dia orang balik pada Mekah dan berperang. Dalam sejarah disebut. Syekh Daud berperang, Syekh Abdul Samad Falembani berperang, dan disebut Syekh Abdul Samad tu dia mati syahid dalam perang di Patani tahun 1830-an. Saya nak sebut ni, ulama kalau dia menulis ilmu dia dan dia sendiri buat kerja tu. Tu kita baca kitab dia, kita rasa ada zuk. Pasal banyak sebenarnya hari ni orang menulis kitab dia duk lebih akaun je. Betul tak? Bab selawat dia tulis Yahanana macam-macam. Nah, dia duk lebih akaun je, Yahanana lebih akaun. Dekat luar orang nak maki Nabi, orang tak tahu sunnah Nabi, dia tak peduli. Kerana dia tidak duduk di lapangan. Orang tulis kata muka Nabi, Yahanana kita demonstrasi, dia tak pergi. Dia cakap, alangkah beruntungnya tu bukit beruntung. Bukan saya soal masalah Yahanana, tak ada masalah. Saya dah sebutnya, ada setengah orang tu kita tidak berada di lapangan dalam membela Nabi, tapi dia nyanyi. Mujurnya Nabi mari, mujurnya. Dia tak bela Nabi, tak pertahan Nabi. Orang langgar sunnah Nabi, dia tak peduli. Orang tak turut syariat yang Nabi ajar, dia tak peduli. Kalau kita kata beruntung Nabi mari kita duduk depan sekali barisan jihad ni. Betul tak? Kita sama-sama buat kerja supaya Islam ni boleh tegakkan. Tujuan tegak Islam tu sebenarnya nak beritahu kita terima kasih Nabi mari. Itu baru betul. Masalah dia nak Yahanana tu dia punya pasal, tak ada masalah. Bukan makna saya sebut macam tu, tuan kata ustaz ni anti Yahanana. Saya pendengar Yahanana.
Saya sebutnya kepahaman kita, cara kita memahami benda tu. Tuan-tuan sekalian. Baik, kita lihat sedikit berkenaan dengan kitab kita ni, Falsafah Rukun Islam. Sebenarnya di muka depan kitab kita, kalau saya tunjuk kitab ni, kitab lama tu. Saya mengajar, tuan-tuan nampak ni? Ha? Tengok kat video tu. Ni. Kitab ni yang saya punya dah koyak-koyak dah. Tak mahal harga dia. Saya beli 15 tahun dulu. Harga dia RM4.50. Tapi kalau tuan-tuan beli masa dia mula cetak dulu, rasa RM1 je. Tapi sekarang tak ada dekat kedai. Itu masalah dia. Dan nadir. Jadi di muka depan kitab ni tulis Falsafah Rukun Islam bertalian kepada politik, ekonomi dan sosial. Tajuk dia. Dia nak kaitkan ibadat yang kita buat ni, apa hubungan dia dengan politik, ekonomi, sosial. Habis sistem hidup kita tu. Tuan-tuan sekalian, kitab ni dia memulakan perbincangan dia berkenaan dengan rukun Islam yang pertama, syahadah. Syahadah ni banyak orang duk faham bahawa bila kita bersyahadah tu maknanya kita hanya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah Taala, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Rasulullah. Kan? Dalam keadaan kita tak faham apa dia sebenarnya, kita kata tidak ada Tuhan, la ilaha tu tak ada Tuhan. Ilah tu benda apa sebenarnya? Dan perkataan syahadah tu, asyhadu tu, orang Melayu faham asyhadu tu apa dia? Aku naik saksi. Kan? Aku naik saksi. Kan saya tanya, naik saksi tu macam mana? Macam naik kereta ke macam naik tangga? Kau naik atas belakang saksi. Pasal perkataan asyhadu ni terjemahan zaman Syekh Daud Tani dulu. Bukan bahasa zaman kita. Terjemah asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi asyhadu tu aku naik saksi. Orang Melayu bahasa naik itu maknanya macam panjat tu naik. Duduk kat bawah naik ke atas. Tu naik. Asyhadu tu bukan naik. Asyhadu ni aku sanggup memberikan kesaksian. Maknanya kalau sanggup beri kesaksian ni mesti ada sesuatu yang benar-benar kita yakin bahawa kita beri kesaksi. Kalau tak yakin, cerita dengar-dengar, kabur-kabur, nak saksi, tak boleh. Pasal nanti orang tanya, sekejap jawab lain, sekejap jawab lain. Benar tak? Orang ajak kita, mari kita pergi mahkamah. Buat apa? Jadi saksi. Saksi ke apa? Ke sepu. Benar tak? Kita kata sepu, aku tak kenal sepu siapa. Maknanya tak boleh jadi saksi. Betul tak? Pasal sepu pun tak kenal. Kan? Sekarang ni nak jadi saksi tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Bukan mudah-mudah gitu je. Kalau saksi di mahkamah pun mesti kita kenal orang tu betul-betul. Kita tahu betul-betul cerita dia, data, faktanya kita tahu, baru jadi saksi. Kalau nak pergi tebak-tebak kita boleh. Betul tak? Itu sama-sama kita. Ini untuk memberikan kesaksian tentang ketuhanan Allah. Bukan benda mudah. Jadi persoalan-persoalan yang belaka kalau kita hari ni, orang tanya, Ustaz, hukum hudud ni rukun Islam yang keberapa? Ada orang tanya, jangan main-main tuan-tuan. Orang tanya sungguh tu. Sekarang orang tak tanya, dia dulu, masa tahun 90-an dulu, masa mula-mula timbul cerita nak buat hukum hudud. Ustaz-ustaz kata kalau kita tak buat hukum, tolak hukum hudud ni boleh jadi murtad. Dia kata, ni mana pula ni ustaz ni, tolak hukum hudud jadi murtad. Betul tak? Dia tanya, Ustaz, hukum hudud ni rukun Islam yang keberapa? Dia ingat kata tolak hukum Islam dia jadi murtad. Dia tak tahu bahawa hukum hudud tu rukun Islam yang pertama. Hukum hudud ni rukun Islam yang pertama. Perkataan ilah tu memberi makna Allah Ta'ala punya hak hakimiyah. Hak untuk menetapkan peraturan, menentukan baik buruk, menentukan halal haram, tu hak Allah, bukan hak kita. Allah Ta'ala kata, orang mencuri kat tangan, tu memang hak Allah Ta'ala sepenuhnya, mutlak. Dia dekat tangan, tak boleh buat apa kita. Kan? Orang tanya rukun Islam, rukun Islam pertama tu.
Serupa juga tutup aurat. Rukun Islam apa? Rukun Islam pertama tu. Sebenarnya, sebab saya sebut tadi, perintah-perintah Allah Ta'ala yang banyak tu sebenarnya duduk atas perkataan ilah tu yang kita bersaksi. Maka semua perintah Allah tu wajib kita buat. Sebab tu takut pada Allah, bukan takut pada kerajaan. Kan? So, ittaqullah. Tok Khatib kata ittaqullah. Hari ni ittaqu kerajaan. Takut pada kerajaan. Allah Ta'ala kata takut. Kerajaan kata GST mesti kena bayar. Semua pakat bayar berlaku. Kan? Tapi kalau Allah Ta'ala kata orang mencuri, kerat tangan. Semua tak mahu. Pasal orang tak takut pada Allah Ta'ala. Jadi persoalan asas dalam hidup manusia ni dibina dengan akidah. Yang terkandung dalam rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama tu rukun akidah. Jadi kalau kita kata Islam ni satu binaan, satu bangunan. Islam ni satu bangunan. Banyak hadis Nabi sebut menggambarkan Islam ni satu bangunan. Bangunan tu dia tak boleh berdiri, dia mesti ada foundation dia. Foundation bangunan Islam tu akidah. Orang tak betul akidah, serupalah orang bina bangunan atau tapak yang rapuh. Kan? Bila kita bina bangunan tapak yang rapuh, sekejap dia runtuh. Boleh buat? Sekejap runtuh. Jangan kata bangunan Islam. Bangunan stadium runtuh. Betul tak? Kalau buat tapak tak betul. Buat sesebah runtuh. Buat lebuh raya runtuh. Pasal apa? Pasal tapak tak betul. Maka dalam Quran tu begitu banyak sekali ayat-ayat Allah Ta'ala sebut. Tapak bagi amal manusia itulah iman dia. Sebab tu kalau kita jumpa ayat Allah Ta'ala kata wa amilus solihat, dia start dengan allazina amanu dulu. Dia kena beriman dulu. Amanu tu maknanya allazina amanu, orang-orang yang telah beriman. Amanu tu beriman, bukan amnu. Amanu tu maknanya telah beriman. Lepas tu lepas dia beriman baru boleh wa amilus solihat, beramal dengan amal soleh. Maka foundation bagi agama Islam tu ialah akidah. Maka bangunan yang dibina ni, tiang-tiang bagi bangunan ni ialah solat kita. Maka rukun Islam yang lain tu melengkapkan struktur bangunan kita. Tapi untuk dirikan benda ni dia boleh berdiri macam mana? Boleh sembahyang saja. Kita buat tiang-tiang dinding semua, atap tak ada. Tak boleh, tak jadi bangunan macam tu. Dalam kitab-kitab yang tulis oleh ulama-ulama zaman dulu, termasuklah Imam Ghazali yang kita baca kitab dia, kan? Bimbingan Mukmin Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tu banyak menulis tentang masalah kehidupan orang Islam ni. Yang menjaga orang Islam, yang melindungi orang Islam tu ialah kerajaannya. Maka dalam struktur bangunan Islam, atap yang melindungi orang Islam tu ialah kerajaan. Orang Islam kan tak ada kerajaan, struktur bangunan dia tak lengkap. Sembahyang ada tiang saja. Hujan mari, bukan tempiah, memang air masuk tak ada atap. Batu orang Islam hari ni rajin sembahyang, tapi akidah tak terjaga. Pasal apa? Kerana tidak ada pihak yang menjaga akidah orang Islam. Itu disebut oleh Imam Ghazali. Ad-dinu ussun wa sultanun harisun. Agama ni menjadi basic, asas foundation. Adapun kerajaan menjadi pelindung, penjaga bagi agama. Sesuatu yang tidak dibina tanpa asas, dia akan runtuh, kata Imam Ghazali. Dan sesuatu yang dibangunkan tanpa penjaga, dia akan hilang. Hari ni orang Islam, ramai-ramai Islam belaka. Tapi sebenarnya, orang sembahyang dengan orang tak sembahyang, ramai orang tak sembahyang. Betul? Orang sembahyang Jumaat dengan orang tak sembahyang Jumaat, ramai orang tak sembahyang Jumaat. Nah, kita rasa surau kita ramai dah ni, macam nak penuh surau nampak. Betul? Tapi kalau flat sebelah turun semua, bukan surau ni, sampai kedai-kedai habis semua jadi surau belaka. Betul? Sebenarnya ramai orang tak yang semayang kat rumah banding orang semayang kat surau. Lepas tu kalau banding yang semayang surau kat surau campur semayang kat rumah, banding yang tak semayang, ramai orang tak semayang lagi.
Ramai tak sembahyang lagi. Cuma nama dia Islam. Kalau kata kafir dia marah. Betul tak? Tapi dia tak sembahyang. Betul, banyak orang tak sembahyang pada orang sembahyang. Kita duk berasa ramai orang sembahyang. Pasal tengok muka pokok kita je kan. Gitu tak? Tapi kalau tengok muka orang tak aja mari, sebenarnya ramai orang tak mari. Dah haru, mungkin dia tak sembahyang. Di Selangor ni orang buat kajian. Orang sembahyang, budak-budak di kalangan remaja-remaja. Daripada 100 orang, 17 orang je sembahyang. Remaja-remaja di Selangor ni. 100 orang, 17 orang je sembahyang. Saya ingat orang Malaysia aja. Di Indonesia sama juga. Kajian dibuat di Indonesia, hanya 20% je orang sembahyang. Tu sembahyang tu biar sembahyang. Saya tak tahu dia sembahyang subuh saja ke, tak tahu lah. Kan? Saya sembahyang tapi jemaah saja. Tak tahu betul tak? Kira sembahyang lah, pasal jemaah saja pun. Ya tak sembahyang langsung, lebih ramai. Saya ingat Malaysia je. Bila saya pergi Indonesia, tengok data Indonesia sama juga. 20% sahaja yang sembahyang. Kira sembahyang lah. Sembahyang Jumaat, sembahyang tak Jumaat, sembahyang hari Jumaat saja, sembahyang turut-turut tak mengaji, macam-macam lah. Kira sembahyang. Betul tak? Asal dia sembahyang, kira masuk sembahyang lah. 20% je. Daripada 200 juta tu, 20% je sembahyang. Ramai orang tak sembahyang. Pucuk kenapa? Kerana tidak ada kerajaan yang menjaga akidah orang Islam. Ada kerajaan. Maka sebab itulah dalam struktur binaan Islam tu, untuk kita adakan penjaga ni, ada 2 mekanisme. Iaitu jihad dan dakwah. Sebab tu orang sembahyang malah berjihad. Tu orang pelik nama dia. Kan? Salah satu daripada makhluk 7 benda ajaib dunia ni ialah orang rajin sembahyang, dia malah berjihad. Rajin sembahyang malah berjihad. Ni salah satu 7 benda ajaib dunia. Kan? Ada orang rajin mengaji. Kuliah penuh, tiap-tiap kali surau penuh. Tapi berdakwah malas. Ni antara salah satu 7 benda ajaib dunia juga. Kerana jihad dan dakwah ni adalah mekanisme untuk menegakkan kerajaan yang akan melindungi orang Islam. Maka hari ni kita tengok orang Islam dah 91 tahun. 91 tahun. Masuk tahun yang ke-91 sekarang, orang Islam tak ada kerajaan. Tapi orang Islam masih lagi sedap tergoyang kaki, tengok skrin besar, tengok astro, tengok bola, kan? Tapi masjid mari. Tapi tak boleh buat apa lah. Pasal ni benda-benda ajaib lah kan. Dia malah berjihad. Orang Islam tak ada kerajaan yang memerintah dia. Terbiar begitu saja, tak ada memerintah. Sedangkan dalam Islam tu, menegakkan negara ni salah satu benda yang wajib. Maka nanti insya-Allah tuan-tuan kita akan lihat nanti bagaimanakah tuan kita ni akan bincangkan pada kita bila kita solat tu menggambarkan inilah sistem politik Islam. Sistem politik Islam. Bahawa dalam hidup kita ni yang pertama dia mesti berjemaah. Bahawa orang Islam tu dia bermasyarakat. Bukannya bersendiri-sendiri. Orang yang solat sendiri-sendiri kat rumah, ini semua ni orang yang menganut individualistik. Orang solat sendiri-sendiri itu orang yang menganut individualistik. Yang individualistik ni orang putih ya, pasal dia agama tu benda personal. Dia ada personal right, individual right dia. Kan? Ni individualistik, sikap selfish. Orang yang beriman, dia tidak mementingkan diri, tapi dia mementingkan masyarakat dia ni bagus. Kerajaan dia bagus. Semua sistem masyarakat kita bagus. Sebab tu kena solat jemaah. Kan? Solat tu kena berjemaah. Bila mari solat jemaah, benda pertama, solat tu aja mesti ada pemimpin. Kita mari ada 50 orang. Semua nak jadi makmum belaka. Tak boleh, kena lantik imam seorang. Kan? Tapi imam tu kena seorang je. Kalau imam 3 orang, kacau juga. Tahu tak? Pasal ada hari ni dalam sistem orang Islam, dia latih ramai imam. Imam bercakap macam ni, imam bercakap macam ni. Baca ayat lain-lain, terabur habis. Tahu tak? Ada setengah tu rokok sebelum tak imam rokok dah.
Tok Imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Jadi nanti benda-benda ni susun atur, termasuk juga succession plan dalam sistem masyarakat Islam, diajar melalui sembahyang. Sebab tu orang yang paling alim dia Tok Imam. Makmum sah depan ni biasa orang tua. Bagi orang tua-tua. Orang tua walaupun dia tidak alim, pasal dia turut orang alim betul, dia betul. Kan bagus macam tu kan, betul tak? Kita tidak alim mana, tapi jadi betul pasal turut orang betul. Bila kita latih imam tu orang tak betul, kita pula tak berapa reti, kan? Dia bantai sembahyang maghrib 7 rakaat, tak pening kita. Dia tak imam tak betul. Budak-budak letak belakang. Kan kita letak belakang soft kanak-kanak, letak belakang sekali kan. Pasal apa? Supaya budak-budak dia tengok orang tua buat betul, dia jadi betul. Kita buat surau, budak-budak tak mari. Jadi bila dia tak mari ke surau, dia nak tengok benda betul, tengok kat mana? Tak ada. Pasal puak-puak kita banyak berangan, kita masuk syurga, cucu biarlah masuk neraka. Kalau kita nak cucu kita masuk syurga, baru mari. Pasal apa cucu dengan anak tak mari? Cuba tuan-tuan fikir sekejap. Kita break 3 minit, kita fikir. Betul tak saya kata? Kan, kalau kita nak cucu kita masuk syurga juga macam kita, pasal apa kita mari, cucu tak mari? Bila cucu tak mari, dia tak tengok tok dia buat apa, ayah dia buat apa. Dia tak main motor kat luar. Dia raih motor, kan? Bawa mari. Jadi kalau cucu mari, letak belakang sah kanak-kanak. Bila sah belakang sah kanak-kanak, yang tua-tua kena mari depan. Kan? Kita masa kuliah, semua jadi kanak-kanak duduk belakang. Orang mengaji duduk depan. Kita cari tempat kanak-kanak belakang pasal apa? Kan? Mari duduk kat depan. Kan tu cara sistem dia. Jadi succession plan yang diajar oleh Islam supaya generasi baru tengok satu masyarakat depan dia, masyarakat yang betul. Dia follow benda yang betul. Orang depan tu betul pasal apa? Pasal pemimpin dia betul. Orang depan pemimpin tu betul pasal apa? Pasal dia berilmu. Orang berilmu, dia buat sebagaimana ilmu dia, dia jadi betul. Dalam sistem negara kita macam tu juga. Kan? Bila lantik tu imam negara, orang duit banyak, bukan orang berilmu. Kan? Dia tak ada duit, dia bantai GST yang kita padam muka kita. Tuan-tuan sekalian, begitu jugalah perkara berkait dengan puasa, dengan zakat. Zakat ni ialah satu sistem yang kita kata rukun Islam. Tapi sebenarnya zakat tu nak ajar pada kita orang Islam ni dia mesti lead dalam bidang ekonomi. Hari ni orang Islam bukan mereka yang jadi leader. Mereka menjadi pengguna yang diperkotak-katikkan. Pasal apa? Pasal sistem zakat tu jadi barang mainan hari ni. Orang tak peduli zakat terbayar, tak bayar, tak kisah. Kerajaan pun nak pada zakat tu pasal duit je. Kalau zakat ni jadi macam sembahyang, kerajaan tak peduli pun. Tapi pasal zakat tu, bayar tu duit. Kena ada pusat zakat. Pusat sembahyang tak ada, pusat pungutan sembahyang orang tak buat. Kan? Pasal kalau sembahyang tak sembahyang sama-sama tak dapat duit. Tapi kalau pakat-pakat bayar zakat, kerajaan dapat duit. Buat pusat zakat. Akhir sekali mentaliti orang Islam, dia berasa kita layak terima zakat, dia gembira pasal dia layak terima zakat. Ya sebenarnya Islam nak ajar, orang Islam tu dia kena gembira bila dia boleh bayar zakat. Kalau tak boleh bayar zakat, makna tak cukup syarat jadi orang Islam tahun ni. Itu Islam nak ajar. Kalau orang Islam semua dalam mentaliti dia, aku mesti bekerja keras supaya aku boleh bayar zakat. Orang Islam jadi kaya raya, orang Islam kontrol semua ekonomi, negara Islam jadi negara yang maju. Duit zakat tu memadai untuk membiayai pengurusan negara. Tak payah kutip GST. Duit zakat tu cukup. Hari ni oleh kerana orang Islam tu mentaliti dia, kalau boleh kutip zakat, boleh dapat zakat, dia bangga. Dia siap sembang-sembang lagi.
Aku dah isi barang, kau tak isi lagi. Betul tak? Macam-macam hebat boleh zakat, boleh dapat zakat. Sebenarnya dapat zakat tu hina. Orang Islam mengelak diri, aku tak mau zakat. Kira dapat zakat, kalau aku layak terima zakat ni kira makna second class citizen. Tapi mentaliti terbalik sebaliknya. Dalam Quran memang tak ada satu ayat pun sebut terimalah zakat. Dalam Quran sebut tunaikan zakat, mana kena bayar bukan kena terima. Walaupun Quran beritahu orang yang layak terima, orang sekian-sekian ni layak terima. Kalau nak bayar pada orang ni. Tapi bukan suara tu pergi minta. Ini nanti kita akan bincang dalam tajuk zakat, bagaimana zakat ni mengubah sistem ekonomi dan menjadikan orang Islam ni bangsa yang maju. Termasuk juga puasa. Puasa ni selalunya menghubung kaitkan Islam dengan sistem sosial. Kerana puasa ni nak ajar pada kita bagaimana bila kita berpuasa, dia bukan hanya kita berlapar, reti tahu orang miskin susah, orang miskin lapar. Tapi bila kita berpuasa, Islam nak ajar pada kita banyak benda halal, cuba berlatih jadi haram. Benda halal berlatih jadi haram. Makan nasi tu halal, tapi haram. Bila masa puasa tak boleh makan, supaya nanti rasuah kita tak makan, duit kawan-kawan kita tak curi. Kan? Hari ni orang nak fikir nak selesai masalah rasuah ni macam mana? Puasalah. Pasal kalau nasi dalam periuk rumah kita sendiri kita tak makan, macam mana kita nak makan nasi orang lain? Kalau bini kita tak bersetubuh dengan dia, bini kita patut nak berzina dengan anak orang lain macam mana? Kan? Ni siap pegang tangan, siap peluk macam-macam anak bini orang. Walau bini dia tak boleh pegang bila puasa. Ni ajaran supaya sistem sosial ni jadi balance. Begitu jugalah haji sebenarnya. Nanti kita akan bincang masa lebih tu. Tak boleh lama-lama nanti ada orang boikot kat belakang. Nanti ada demonstrasi kat belakang, susah pula. Itulah tuan-tuan semua, dapat kita berkongsi malam ni sebagai introduction malam ni, pengenalan kepada kitab yang akan kita baca ni insya-Allah bulan depan. Tapi lepas bulan depan sekali Ramadan, betul tak? Kita start baca kitab kita ni bulan depan lah. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua. Tuan-tuan sekalian, siapa-siapa yang berkelapangan harta benda dan juga ada kelebihan atau keluasan harta benda yang berhajat untuk menyumbang. Ana sebenarnya malam ni berhasratnya kutipan malam ni nak menyampaikan bantuan pada pelajar-pelajar kita yang belajar agama di Palembang. Petang tadi ada sahabat daripada Palembang kontak ana beritahu asrama pelajar Malaysia di Palembang terbakar. Pelajar-pelajar di Universiti Islam Raden Fatih di Palembang terbakar, dan dia beritahu yang boleh selamat masing-masing ada baju selah 2 helai, pasport aja. Yang lain habis semua. Jadi tuan-tuan yang berhajat nak menyumbang, berkongsi kesusahan dengan anak-anak kita yang belajar agama di sana, boleh menyumbang malam ni. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan tu saya akan salurkan pada mereka lah. Saya target, dia fikir-fikir tadi at least nak bagi 10 juta. Tapi 10 juta Indon lah, bukan 10 juta Malaysia. Kan 10 juta Indon tu kan duit Malaysia tu dalam 2,900. Jadi kalau tuan-tuan bagi tak sampai 3,000, memang tuan-tuan tak kesian kat dia. Nah. InsyaAllah tuan-tuan saya target memang kalau dalam 3,000 tu mana kita boleh convert duit Indonesia dalam 10 juta. Budak-budak student kita di sana, saya pergi akhir tahun lepas, ada lebih kurang dekat 50 orang juga yang mengaji di Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah. Dan memang pelajar Malaysia tu dia ada satu asrama yang dia orang bagi khas untuk pelajar Malaysia, dan dia beritahu tadi terbakar. Jadi tak tahulah macam mana hari ni, esok lusa ni, kalau kita sama-sama tak berkongsi kesusahan dengan dia, tak tahulah macam mana keadaan dia. Jadi bolehlah tuan-tuan semua berkongsi malam ni dengan kita menyumbang, dan pastikan sumbangan tuan-tuan sampai 3,000 malam ni. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.